Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Very good morning to all of you. It is indeed very difficult for me to speak here every month because of the diversity of the people attending this event. You have visiting distinguished professors from abroad that I have to show them that we are competent. The language they have, I would like to use must be at least understandable. At the same time, kita ada juga staff-staff yang tak erti berbahasa Inggeris, ya, daripada pelbagai peringkat perkhidmatan di UTM yang saya terpaksa ulas dan terpaksa translate, terjemahkan. Jadi setiap kali saya menyediakan teks ataupun slide untuk ucapan saya ini, saya seringkali melihat sama ada yang katalah PA saya boleh faham tidak apa yang saya cakap. Ya, istilah-istilah yang saya gunakan ini sementara saya nak menanti kawan-kawan kita datang di belakang tu. Sebab tu saya bagi intro yang macam ni. Ramai datang ni, depan ni VIP seat. Ya. Kalaulah dalam solat itu siapa yang duduk semayang belakang imam, itu insya-Allah pahala paling tinggi. Dan ada kata-kata ulama atau hadis yang saya terlupa. Kalaulah orang tahu kebaikan duduk di baris saf yang terdepan ni, orang akan undi untuk duduk di depan. Ya, jadi dekan-dekan kita ni sebab dia bagus, dia duduk kat depan semua. Dia dapat pahala paling tinggi lah. Okay, by default, I love LAT very much. So I'm going to talk about what we are going to do this month from the perspective of Kampung Boy. And I attended an event, LAT the Musical, pada 20 berapa hari bulan itu? Hari Khamis, ya. Dan saya dijemput oleh Datuk Lat untuk hadir, jadi saya hadir. Dan kebetulan hadir pada malam itu, termasuklah Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar Perak dan 2-3 orang kenamaan yang lain. Jadi saya mendapat peluang bukan sahaja bersama Lat pada malam itu membincangkan pelbagai hal, tapi juga dapat peluang berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Besar Perak dan beberapa perkara yang akan saya lakukan ataupun pihak pengurusan lakukan dalam tempoh terdekat ini adalah follow up kepada perbincangan saya semasa saya dapat berpeluang bertemu dengan mereka. Okay, this is what I'm going to talk today. There are a lot of housekeeping issues that I'm going to talk, but I'm going to be very brief on it. I'm going to talk about value management, which is very important, and this is what government is trying to do very hard now. And again, to remind us, the purpose of us here as a university community is to educate, to enlighten, and to inspire. Yeah, this is the task of us here. Bukan kita datang sini nak jadi peniaga, bukan kita datang sini nak jadi konsultan besar, bukan kita datang sini nak jadi little Napoleon, nak tunjuk kita punya kuasa, tetapi we are here to support these activities, to educate, and that is our core business. So, okay, saya nak mulakan dengan apa yang telah berlaku pada March 2011. Bagi mereka yang masih baru bersama-sama dengan UTM, pada bulan Mac yang lepas kita telah melalui banyak aktiviti yang besar pada universiti. Yang pertama sekali ialah convocation kita yang ke-46. 46, life begin at 46. Yeah? So a lot of things happen at 46 this year. New Pro-Chancellor was appointed by the name of Tan Sri Dr. Saleh Muhammad Noor. Dan beliau ini sekarang ni adalah Setiausaha Agung kepada ASM, Academic Sciences of Malaysia. Dan pada masa yang sama juga kita telah, Tuanku Chancellor telah berkenan mengurniakan honorary doctorate kepada Profesor Dr. Muhammad Noor, Minister of Education of Indonesia. So this is a very big event. It was well reported not only in Malaysia but also in Indonesia. Pada masa yang sama kita ada UTM Most
Imagination is the first time kita tak buat lagi Pesta Konvo tahun ni. Ya, kita tak gunakan lagi istilah Pesta Konvo. Kita telah gantikan dengan Atmos Imagination, which is our festival inovasi dan kreativiti. Sebelum itu kita ada juga International Horse Show, which is very important as well, to attract a lot of people come to UTM. And because of our handling organization of this program, a university from UK came to visit us and offered. Saya tak tahu Professor Azra'i is in the discussion with them, offer us to jointly organize activities on horse sciences. Ya, sebab sebenarnya kalau kita tengok bidang yang berkaitan dengan ini sangat specialized, dan ada universiti yang ada department, ada kursus khas tentang kuda. Kita pun tak tahu. Apabila kita buat dan kemudian orang itu datang, memberikan pelbagai tunjuk ajar pada masa yang sama, menyediakan kita peluang pelbagai. Ya. Kita juga telah mengendalikan University Presence Forum a day before convocation. It is very important because this is where our colleagues, our partners from various universities in the world attending UTM events, and they are very proud. Because of that, kerana itu, marilah kita beri tepukan gemuruh kepada mereka yang terlibat dalam keseluruhan ini. Saya dapat banyak email, surat yang saya tak boleh nak paparkan di sini yang menyatakan betapa meriahnya program di UTM, berapa meriahnya suasana di UTM, berapa hebatnya cara kita mengendalikan event. Ada dua orang Naib Chancellor daripada Universiti Tempatan, IPTA yang hadir, dan mereka secara terbuka takjub dengan kaedah dan cara kita mengendalikan program-program yang berkaitan dengan convocation. Jadi satu tepukan gemuruh balik kepada kawan-kawan kita yang terlibat dalam convocation. Jadi janganlah masam-masam muka bila orang sebut convocation. Ya. Apatah lagi convocation yang ke-46. Ya. So this month kita akan ada banyak program yang bersifat internal development programs. Saya akan berjumpa dengan kebanyakan dekan pada setiap pagi untuk breakfast 7:30 sampai pukul 9, bermula pada minggu lepas atau minggu sebelumnya. Tetapi pada bulan ini saya akan habiskan dengan semua dekan-dekan untuk meninjau perkembangan di fakulti. Dan kita juga ada banyak events yang berkaitan dengan pembangunan staf, sama ada staf akademik atau staf bukan akademik pada bulan ini. A lot of fundraising activities in relation to endowment. Saya akan berjumpa dengan ramai tokoh-tokoh korporat pada bulan ini, seperti bulan lepas. Dan untuk makluman tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebutkan semasa convocation yang lalu, ketika ini jumlah wang yang dapat kita kumpulkan setiap bulan secara purata ialah 1 juta setiap bulan untuk masuk ke dalam tabung endowment kita. We are talking about 1 million influx to UTM Endowment Fund. Ya, throughout 15 months ago. Terus sekarang ni jumlah wang yang terkumpul ialah 14 juta. Selain daripada itu, banyak aktiviti connected to endowment. Ada student datang kepada saya, Datuk minta tolong. Saya tanya, tolong apa? Tolong hebahkan, kami nak buat kursus buat kek. Ya, buat kek kursus 1 hari, akhirnya tuan-tuan pergi masuk kursus itu, buatlah kek. Kalau nak bagi saya pun bagilah, ya, bagi staff yang kurus-kurus lagi lah, saya dah buat kek tapi charge RM100. Daripada RM100 itu kita akan bagi sebahagian kepada endowment. Pandai student ni. Dia kata endowment jadi tak nak saya terpaksa sebut kat sini lah. Pada masa yang sama, wang yang terkumpul kira-kira RM50 daripada RM100 itu akan digunakan untuk mereka buat program GOP. Graduate Global Outreach Programs. Ini yang kita nak, student kreatif. Dia tak ada datang jumpa kita, Datuk saya nak duit RM30,000, RM40,000. Ya, student are very creative. Yang masalah ni staff. Datuk saya nak pergi program dekat Kota Kinabalu, saya perlukan duit RM3,000, minta. Staff so like that. Student tidak, dia suruh kita belilah macam-macam lah, suruh beli kek lah, nasi lemak harga RM10 lah, macam-macam. Ya. Ini kreativiti yang saya nak supaya student dan staff kita ada. Dan ini yang kita katakan innovation itu. This is innovation that we are talking about. It's okay.
Kita pun kadang-kadang bukan nak beli sangat nasi tu. Ya, tetapi kerana kesungguhan mereka buat nasi, beria datang jumpa kat kita, ya. Sedap nasi ni Datuk, insya-Allah tak sakit perut. Ya Allah. Kita pun beli, ya. Pada 7 hari bulan ni, Duta Jepun akan beri kuliah di UTM. Ini kuliah yang terakhir sebelum dia bersara. Duta Jepun tu nama Masahito Hori. Saya tulis artikel tentang dia minggu lepas. And he is a marvelous person. He helped us a lot. And JIIT happened because of him. Ya, because dia betul-betul push us dan untuk tunjukkan solidarity kita, untuk tunjukkan kita punya goodwill kepada dia. Saya harap tuan-tuan dapat datang pada 7 hari bulan. Saya terpaksa balik daripada Kuala Lumpur, saya banyak mesyuarat, petang tu saya mesyuarat dengan Ketua Siswa Negara. Saya balik untuk hadir bersama dengan program ini. Jadi saya harap tuan-tuan dapat hadir pada 7 hari bulan pagi, saya lupa pukul berapa, pukul 9 mungkin. Ya. Dan pada 8 hingga 9 hari bulan ini pun Global Outreach Program juga. Tapi duit ni tak ada. Daripada Global Outreach Program yang ini, tak dapat duit sebab student ataupun penyertaan terlampau banyak dalam mountain bike competition. Yang saya dimaklumkan 700 peserta daripada pelbagai pelosok negara datang. Yang datang daripada UTM 20 orang saja. Ya, mungkin kerana kita tak ada mountain bike, basikal yang kita ada tu tak cukup untuk melayakkan kita bertanding dalam sini. Jadi penyertaan daripada UTM sangat sedikit. Saya harap tuan-tuan yang masih punya keinginan, sertailah program ni. Jadikan 1,000, yang 300 lagi tu ialah daripada dalaman. Tak perlu kita menang tuan-tuan. Yang perlu kita hadir dan sekurang-kurangnya berpeluh. Kayuhlah basikal tu sekurang-kurangnya 2 km. Ya, sekurang-kurangnya. Pada bulan ini juga akan banyak fakulti dinas. Kita telah dapati salah satu kelemahan mahasiswa UTM ialah ketidakbolehan mereka untuk meletakkan diri pada tempat-tempat tertentu. Sebagai contoh, ketika interview, kita dapat laporan student UTM datang ke interview tanpa memakai pakaian yang sesuai. Color yang tak betul. Kadang-kadang duduk di tempat dia temu bual itu pun dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Jadi kita berharap dengan adanya program seperti Fakulti Dinas ini, kita akan ajar mereka tentang etiket, tentang tata cara untuk berada dalam majlis, pakaian untuk majlis. Dan bermula pada minggu ini, saya fikir sebahagian besar fakulti akan mengadakan Fakulti Dinas. That's fine. Isunya ialah staf yang datang. Saya tak nak kita ajar student kita kena pakai yang baik, cara ikat tie macam mana, baju yang perlu dipakai macam mana, tiba-tiba staf pakai terbalik. Ya, kita kata baju mesti pakai baju yang terang. Tiba-tiba dekan pakai baju gelap. Ya, pakai jaket color kuning atau color merah jambu. This is an official dinner. Bukannya pragraduan. Dulu pragraduan, student, kalau tuan-tuan hadir pada malam pragraduan tu tanya Profesor Azra'i, student akan pakai seolah-olah mereka ni pergi majlis Academy Awards. Ya, pakai macam tu, pakai yang pelik-pelik. Ya. But for this particular purpose is different. This is official. Sepatut yang kita pakai dalam majlis-majlis tertentu. Dan dalam 2-3 bulan yang lalu, pihak protokol ataupun HK UTM, Hal Ehwal Korporat telah buat beberapa aktiviti yang menunjukkan kepentingan berpakaian cara-cara tertentu untuk kita sama-sama sekurang-kurangnya belajar. Dan kadang-kadang tuan-tuan, apabila tuan-tuan mewakili universiti, dia ada specific requirement untuk pakaian apa. Untuk